Jangan satu tak. Kau surat 100. Ada bakat minta alamat. Mau belajar. Surah An-Nisa ayat ke-135. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir Rabbi yassir Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razaq ya Razaq ya Razaq ya Alim ya Alim ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدان والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ini ialah hukum Allah. Nah, hukum Allah, tuntutan Allah kepada kita semua. Siapa-siapa yang mengaku beriman pada Allah, ini adalah tanggungjawab. Dan ramai kita yang tak tahu ini tanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Beriman ni, sini beriman dan beramal soleh dah ni. Beriman sempurna dah. Kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu semua golongan-golongan, pendokong-pendokong keadilan. Pendokong-pendokong agama ni ya, keadilan. Yaitu supaya agama ni disebar. Dan keadilan yang sebenar sekali ialah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tidak syirik. Muhammad Rasulullah, tidak bidah. Syuhada alillah, saksi-saksi yang benar dalam semasa berurusan. Saksi yang benar semasa berurusan kerana Allah Ta'ala, sebagai saksi-saksi yang benar dalam urusan sepak agama ni, atau saksi sebagai saksi kerana Allah, walau ala anfusikum, sekalipun perkara itu berlaku pada diri-diri sendiri, awil wildaini, atau kepada kedua ibu bapa,
kena pada dua ibu bapa, kena pada diri sendiri, mula nak kena ke tempat lain. Berlaku pada kedua ibu bapa, mula nak ke lain. Wal aqrabina, dan juga kaum kerabat yang dekat, anak beradik-beradik lah apalah. Nah, jadi bila kita jadi saksi, benda tu berlaku pada diri sendiri tu mengaku salah, atau kepada kedua ibu bapa, maka tak boleh nak tidak adil. Wal aqrabin, dan kaum kerabat, adik-beradik ke siapa ke, kaum rapat ke. Ia pun jika berlaku juga begitu, ini ya kepada orang-orang yang kaya, jika berlaku perkara yang sabuk tadi kepada orang kaya, kita pun tak berani nak buat keputusan pada dia kaya. Bila kaya dah puasa, atau fakira, atau dia tu fakir, miskin. Apabila dia fakir, maka kita mudah nak ambil tindakan. Tak boleh juga, tak boleh juga. Wallahu a'la bihima, maka Allah Ta'ala, iaitu maka hukum Allah tu lebih utama daripada semua mereka ni, terhadap mereka ni. Maka Allah Ta'ala tu lebih utama maka hukum Allah tu lebih utama untuk ditegakkan. Wala tattabi'ul hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Dalam buat keputusan tu tidak boleh ikut hawa nafsu lah. Ikut hawa nafsu ni oleh kerana dia kerabat kita, berlaku pada diri sendiri ke, berlaku pada ibu bapa ke, berlaku pada orang kaya ke, berlaku pada orang miskin ke. Ada orang miskin yang mencuri ke misalnya, oleh kerana dia miskin, jadi kita pun pejam mata, tak boleh tak. Atau orang kaya dia mencuri pun tak boleh tak. Nah, at-ta'dilu, untuk kamu daripada berlaku adil. Jangan kamu ikut hawa nafsu, kerana hawa nafsu ni menyebabkan kita tak berlaku adil, iaitu kita jadi hawa nafsu ialah tak ikut hukum. Nah, wa intalbu, dan sekiranya berlaku putar balik, autu'aridu, atau enggan jadi saksi. Sekiranya kamu putar balik ke, atau kamu tak ingin jadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan tu maha mengetahui dengan teliti. Jadi daripada sininya, kalau berlaku kepada dua ibu bapa, kepada diri sendiri, hendaklah kita bercakap benar. Kalau berlaku kepada kedua ibu bapa, jangan melindungi mereka, tapi beritahulah, katakanlah yang benar. Sekalipun bahaya akan menimpa kerana dia ibu bapa kita, ataupun kepada kaum kerabat pun sama juga. Fala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Iaitu janganlah kamu ikut nafsu, iaitu asabiyah, kerana kita fanatik kepada satu kaum yang kita tak setuju tu, jadi orang yang dituduh. Jadi dia silap sikit-sikit tu, kita buat besar, atau dia tak salah tu, kita kata dia salah. Ini berlaku di Malaysia kita ni lah, asabiyah. Kita benci pada satu kaum, atau kita benci satu orang tu kena tuduh, tapi orang tu tak salah kita ya, oleh kerana dia tak salah pun. Tapi bila nak balas dendam tak boleh lah. Sekalipun dia tu musuh kita, tapi kalau dia benar, kena bela. Ayat yang berikut ini pula berkenaan dengan munafik. Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, tapi beriman cara lisan, ya ni, beriman cara ijmal, cara sikit, iaitu dia tahu sikit saja agama ni. Ini berlaku pada ramai umat Malaysia. Dia beriman, tapi beriman tu sikit, ya, dia tahu. Dia tahu solat puasa, dia tahulah. Tapi hukum lain semua tak tahu. Baca Quran betul-betul apa, betul-betul apa. Maka Allah Ta'ala kata, aminu billah, hendaklah kamu beriman betul-betul dengan Allah 100%. Tak boleh beriman sikit-sikit. Iaitu hendaklah kamu taati Allah dengan belajar Quran, wa rasulihi, dan rasulnya, iaitu belajar hadis. Beriman sepenuhnya dengan Allah, iaitu dengan belajar Quran, wa rasulihi, dan dengan Nabi, dengan belajar hadis, wal kitabi, dan kitab Quran, kitab Quran alladzi nazzala ala rasulihi, yang Allah Ta'ala telah turunkan ke atas rasulnya Nabi Muhammad, wal kitabi, dan kitab-kitab lain, kitab-kitab lain, iaitu Taurat, Injil, Zabur, alladzi anzala min qabl, yang telah diturunkan sebelum pada ini. Pun kita kena beriman, tetapi kita ikut ajaran daripada Quran saja. Wa man yakfur, barang siapa yang engkar billah, pada Allah, wa malaihi, wa malaikah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkar dengan hari akhirat, wa qad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh-sungguhnya telah sesat dengan kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Ini bukan semua ni. Nah, wa man yakfur ni, bukannya wa man yakfur ni maknanya semua engkar berapa tu, bukan tu. Salah satu daripada apa yang disebut ni engkar kufur dah. Salah satu, bukan semua, salah satu. Jadi barang siapa yang kufur pada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, kufur dengan malaikat, enggan nak terima tauhid, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Jadi percaya pada kitab Quran, belajarnya tidak. Lemah tu, lemah benar. Percaya pada kitab Allah, belajar tak juga lagi. Wa rusulihi, percaya pada rasul, belajar ke tak? Kita adanya tak juga. Wal yaumil akhir, dan percaya pada hari akhirat. Macam mana syurga, macam mana neraka, tak tahu. Mana masyarakat tak tahu. Alam hari akhirat macam mana, tak tahu. Kiamat macam mana, tak tahu. Oh, berat ada betul, nah. Jadi hari Sabtu Ahad ni kita belajar hadis. Nah, belajar hadis sini siang pagi 9.10. Nah, Sabtu Ahad. Kalau siapa-siapa ada masa mari ya, Sabtu Ahad Ustaz Zul ngajar. Kita ada belajar cara-cara solat apa semua tu. Awak tahu dah solat, tapi betul ke berdasar pada hadis. Nah, kita miskat. Kalau nak belajar dengan saya macam kalau ada masa esok saya ada kelas lagi, kelas miskat juga, tapi jilid 2 saja. Belajar jilid 1 dulu. Ayat ke 137. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Tapi beriman sini kurang sempurna. Beriman sini kurang sempurna lah. Beriman sikit-sikit. Beriman sikit-sikit. Macam tadi lah, yang cerita tadi lah. Ayat berapa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 136 tadi tu. Beriman sikit-sikit, Allah Ta'ala kata beriman sungguh 100%. Dengan cara belajar tafsir Quran, belajar hadis Nabi dan sebagainya lah tu. Ini pulanya innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman tapi kurang sempurna. Kurang sempurna, dia belajar sikit-sikit. Tsumma kafaru, kemudian dia buat syirik.
Itu dia. Kemudian dia buat syirik. Thumma amanu, kemudian dia beriman pula. Solat beriman pula. Atau besok beriman pula. Thumma kafaru, kemudian dia kufur pula, buat syirik pula. Dah tak reti ni. Thumma zdadu kufra, kemudian bertambah-tambah kufur lagi. Dengan dia belajar dengan tawassulnya apa benda dia buat tu, banyak kali lagi dia buat tu. Thumma zdadu kufra, kemudian dia bertambah-tambah lagi kufurnya. La yakunillah, tidak lagi ada bagi Allah Ta'ala liyaghfirallahum, untuk mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala tak ampuni orang macam ni. Dia beriman sikit, wahyu tak belajar, hadis tak belajar, agama tak reti, tak. Kemudian syirik buat. Lepas tu beriman, lepas tu syirik pula, lepas tu kufur pula. Lepas tu bertambah kufur. Lam yakunillah, Allah Ta'ala tidak akan lagi, lam situ tak mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni lagi dosa-dosanya. Wala diyahum, dan Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah pada dia sabilah, jalan untuk cari kebenaran. Itu jenis kufur yang pertama, jenis orang kufur yang pertama. Yang ayat berikut ni ialah berkenaan dengan umum, berkenaan mereka lagi. Basyiril mu'minin, basyiril munafiqin, berilah berita bergembira bagi orang munafik macam ni. Munafik itu agama reti sikit-sikit, nah. Kufur balik, kufur Islam, kufur Islam. Kufur pak Islam, kufur pak Islam, kufur pak Islam. Bila kita cerita ni, awak belajar dah tafsir, dah lagi. Ni awak buat kufur dah ni. Tak. Dia kata, Allah, saya ikut ajar tu guru. Sudah. Waktu lawan pula lah panggil. Itu lawan pula tu. Basyiril munafiqin, berilah berita gembira bagi orang munafik seperti ini, bi anna lahum, bahwasanya sesungguhnya mereka ini akan dapat azab yang pedih besok di akhirat. Azab yang pedih besok di akhirat. Sifat amalan dia tu, sifat amalan dia pula ayat berikutnya. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang engkar juga, sama geng. Saya ahli bid'ah dia ambil awliya sebagai teman-teman rapat. Dia memang join sekali ni. Geng selipar dia join, geng selipar dia. Yang tarikat dia. Dia Syiah sama Syiah dia. Tapi kita orang beriman jangan mengambil orang-orang macam ni sebagai teman rapat. Min dunil mu'minin, selain daripada orang beriman sebenar. Yabtahu, apakah kamu ingin mencari indahumul izzata, daripada sisi mereka itu kemuliaan ataupun kekuatan. Jadi kita minta dengan dia tu nak cari kemuliaan ke, kekuatan ke, kekayaan ke. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sungguh-sungguhlah kemuliaan, pangkat, kekuatan, kekayaan semua sekali itu milik Allah Ta'ala. Jadi tak payahlah nak ikut dia. Dia biasalah nah. Orang tarikat apa semua ni lebih banyak, biasa gitu. Geng tawassul ni lebih banyak, biasa. Boleh joget, boleh buat syirik ke Tuhan, boleh joget di masjid, nah. Boleh pakai serban, joget apa semua kan di masjid. Lepas tu boleh duit pula. Jadi ramai yang nak begitu tu. Ataupun dia niaga-niaga tak jadi, maka dia jadi tok bomo. Masa tok bomo tu mudah dapat duit. Kalau panggil ustaz pula lah ni bomo ni.
pergi klinik RM70, jumpa Tok Omo ni 400. Sanggup bayar 400. Nak tipu lah tu. Dengan sirik dengan apa, baik jumpa doktor ni, doktor Cina tak apa, RM70, RM80 dah. Dia ni minat air tawar saja, 400 nak bayar. Nega tak jadi. Ni yang mudah sekali. Dia tak ngomong, baca puh gitu beres. Boleh 500. Okey dah sehari dah. Ramai nak jadi gitu tu. Ini ialah sifat orang mukmin pula. Ada sifat orang munafik lagi. Sifat orang munafik lagi. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu dalam kitab Quran itu, an idza sami'tum ayatillah, yaitu apabila kamu dengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari. Bila kita duduk dalam satu majlis, kita dengar ayat Quran ni dimungkar, diingkari. Contohnya kita duduk dalam semeja tu, dia sedang bincang berkenaan dengan cara-cara berjudi misalnya, cara-cara menipu orang misalnya, cara-cara apa, ataupun semeja dengan kita tu dia minum arak. Duduk semeja kita, jadi orang tu minum arak, kitanya tidak. Nah, kitanya tidak ni. Dia minum arak tu mana ayat Quran diingkari. Pasal ayat Quran kata tak boleh minum arak. Nah, ingat? Serupa dengan ni nah, macam nikah kahwin tu, yang sandai serupa lah. Itu apabila sandai tu ayat Quran diingkari bahawasanya tidak boleh buat pemujaan kan? An idza sami'tum ayatillah, iaitu apabila kamu dengar ayat-ayat Allah yukfaru biha, diingkari atau dikufuri, wa yastahza'u biha, malah dipersenda-senda pula. Macam apa macam perkahwinan kan, ambil gambar apa, tengah duduk tak apa semangat, pulut semangat tu rindu hai mama tu, ambil gambar apa, tempat mulia pula jadi ayat Quran tu dipersenda pula lagi, benda tu kufur. Ataupun dia minum arak tu dia persenda-senda dengan pada orang Islam awak gini, dipersenda-senda. Ataupun berjudi, kata bodoh, kata berjudi macam-macam, jadi persenda-senda ayat Quran pula lagi nah. Fala ta'udu, jangan sekali-kali kamu duduk ma'ahum, bersama-sama dengan mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehinggalah mereka masuk pada percakapan atau perbualan selain pada itu. Bila kita dengar dia berhenti dah buat apa tu, maka bolehlah kita duduk balik Nah, ayat yang sama duduk ada dalam surah lain, surah A'raf. Nah, ayat sama dengan surah A'raf. Jadi jangan kamu duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehinggalah mereka tukar pada perbualan, percakapan atau perbuatan yang selain daripada itu. Dia berhenti dah mengejek apa semua, ataupun kita dalam ayat lain dia kata kita hendaklah tabligh dia lah supaya berhenti daripada buat tu. Innakum, sesungguhnya kamu, idza jika anda dalam majlis yang sama, innakum, sesungguhnya kamu, idzan, itu satu kata idzan, sehingga jika kamu betul-betul ada juga di situ, maknanya dia minum arak, kita tidak, kita duduk juga sekali, kita tak bersanding. Orang yang bersanding, orang yang tertawa apa semua, kitanya duduk situ juga. Nah, kita tak buat ni, tapi kita duduk sekali. Mithluhum, kamu seperti mereka, kata. Itu saja ada.
Kamu seperti mereka, cah sama. Gini, Nabi Pak Sandi awak tak Sandi, cah serupa. Awaknya tidak geng selipar, awak masuk sekali. Dia tengah joget apa, tengah panggil Nabi tu, awak masuk sekali. Ataupun majlis tahlil tu, awak masuk sekali. Majlis maulud tu, awak masuk sekali. Awaknya tak buat duduk situ. Dia syaratnya awak kena syarat. Kalau tak boleh, kalau nak duduk juga kena syarat. Kalau tak syarat tak boleh. Kita kena lawan lah. Itu dulu surah Ar-Rah ayatnya. Jadi syarat pun tidak, tegur pun tidak. Cak supo mithluhum, kamu seperti mereka. Innallah, sesungguhnya Allah. Tengok ni dengar. Sesungguhnya Allah Jami'ul munafiqin wal kafirin, akan menghimpun kaum munafik seperti itu. Maknanya Tuhan kita tu jadi munafik dah. Kita tu bertukar jadi orang munafik dah. Dan orang yang engkar tadi fi jahannam, dalam neraka jahannam tu jami'a, bersama-sama. Boleh hipo sekali, boleh neraka. Neraka pula neraka jahannam, tak keluar. Ayat ni kan, bila kita tulis, saya tulis ayat ni senyap lah kau. Awak nak buat juga ni ayat dia. Ni ayat dia. Senyap. Mak lawa tak berani dah lah. Tak berani dah. Surah Al-Ma'idah itu. Tak ingat. Tak ingat. Wow. Ayat ke 141. Ni munafik lagi ni. Orang munafik ni dia ada satu perkara dalam hati. Orang tu saya tahu dia munafik atau tidak. Macam mana nak tahu? Iaitu dia tak suka orang beriman tu senang. Dia nanti orang beriman ni kena bala. Kalau ada perasaan tu, dia munafik dah tu. Ni ayat dia. Alladzina yatarabbasuna bikum. Iaitu orang-orang munafik yang menunggu-nunggu bala menimpa pada kamu. Fa in kana lakum, maka sekiranya berlaku pada kamu tadi fathun minallah, suatu kemenangan. Suatu fathu ni satu kemenangan lah. Kemenangan ke ataupun satu kebaikan ke daripada Allah. Qalu, mereka berkata, alam takum ma'akum. Ni dia hanya hari-hari dia nak nanti tengok kita ubah ya. Tapi sekiranya Allah Ta'ala buka daripada rezekinya banyak-banyak dan menganugerahkan pangkat ke apa ke duit ke apa ke kepada orang beriman, qalu, munafiknya akan kata, alam takum ma'akum, bukankah kami ini bersama kamu sebelum pada ni? Marilah kita sikit duit tu, begitu. Kita dua kan member kan bini ni. Okey. Mai kene ni. Wa in kana lil kafirin nasibun. Dan jika yang menang itu ialah pada orang kafir. Jika yang menang tu orang kafir pula, nah. Nasibun. Jika orang yang kafir itu dapat keuntungan, dapat kemenangan ke apa, kalau perang dapat menang,
nasibun. Qalu, dia pula pergi ke jumpa ke kafir tu pula. Alam tastah with alaikum. Bukankah kami yang buka? Bukankah kami yang beri sokongan pada kamu? Bukankah kami yang buka rahsia-rahsia orang-orang beriman tu pada kamu untuk segala dia begini contohnya. Nah, bukankah kami yang buat ni semua sekali ni? Wa namna'kum minal mu'minin, dan membuka rahsia kepada kamu atau menghalang pada kamu nak pergi ke tempat gini. Orang mukmin ada hal-hal serangan orang mukmin. Kami yang buka rahsia orang mukmin ataupun kami yang menghalang kamu daripada pergi kau tu pergi kau ni, pasal orang mukmin ada situ. Mana dia yang buka rahsia? Mana bahagian kami gitu. Mana bahagian saya nya? Saya kata tolong awak. Dia bila orang Islam nak, dia kata dia yang tolongnya. Kalau orang kafir nak, dia kata dia yang tolongnya kok. Gitu. Qalu, kata pada mereka, fallahu, maka Allah Ta'ala tu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, akan buat kehakiman di antara kamu yaumal qiyamah, di hari akhirat. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, dan Allah Ta'ala tidak mungkin akan jadikan bagi orang-orang yang engkar ni terhadap orang-orang yang beriman tu sebarang jalan untuk kalahkan orang-orang beriman. Maknanya kita ni, kalau kita sebar tauhid ni, siapa-siapa lawan tu Tuhan janjinya tidak akan beri kemenangan kepada orang yang engkar. Tak akan menang. Dan ayat lain dia kata pasti kami akan tolong orang-orang yang tolong kami. Ayat lain pula. Jadi kalau kita tak percaya tu, tak percaya pada Tuhan pula lah. Nah. Ayat 132, 142. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka itu ingin tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah Ta'ala lah, sedangkan Allah Ta'ala lah sebenarnya yang menipu mereka. Menipu mereka bahawa dengan beri perasaan pada mereka, mereka ni boleh tipu orang beriman. Ya, tipu orang beriman tu pada mana dia nak tipu Allah, gitu. Kita yang baca tafsir Quran, kita yang baca hadis Nabi dan menghayati Quran dan hadis ni, kalau siapa-siapa yang engkar tu, yang menentang kita tu, maka dia bukan tentang kita, dia tentang Allah, gitu. Wa idza qamu, dan apabila mereka bangun berdiri ila solat, untuk mendirikan solat, qamu kusala, mereka berdiri dengan betul-betul malas. Berdiri pun malas, semaya payah dia, solat payah dia ni. Yura'un, kalau dia solat pula yura'un nas, ingin memperlihatkan pada manusia. Kalau dia sembahyang dalam masjid ke apa-apa, nak tunjuk pada manusia. Kalau dia pergi masjid tiba-tiba tu, pakai sebab apa tu, tiba-tiba tu, tiba-tiba tu jumpa orang tu nunggu salat, jumpa orang nunggu salat tu, tu. Ya, sebelum pada ni kita tengok dia macam-macam perangai. Wala yadhkurun Allah, mereka tak ingat, iaitu mereka tidak zahirkan ingatan dia pada Allah. Illa qalila, mereka sikit saja. Masa solat tu dia tak ingat pada Allah. Apa yang dia baca tu tak tahu baca apa. Illa qalila, mereka sikit saja. Mudamdabina, tergantung-gantung dengan dalam keraguan mereka ni. Tergantung-gantung mereka tu dalam keraguan. Ini hukum yang ketujuh. Tergantung-gantung dalam keraguan. Antara yang demikian itu,
bina baina dzalika, dalam keraguan yang demikian itu. La ilaha ulai, tidaklah mereka ini bersama-sama dengan orang beriman. Wala ilaha ulai, dan tidaklah mereka itu bersama-sama dengan orang kafir. Dia dengan orang kafir pun tidak, dia dengan orang beriman tidak. Dia duduk tengah-tengah. Dia kafir pun tak, kita ni nak agama ni kita nak tengah-tengah ya, kita ni. Tidak ekstrim tu, waktu ekstrim tu, waktu kafir kita nak tengah-tengah ni ya. Tuhan kata la ilaha ulai, tidaklah mereka tu bersama-sama dengan orang beriman. Wala ilaha ulai, dan tidaklah mereka tu bersama-sama orang kafir. Ayat ni boleh terima dua-dua ni lah. Awak nak kata mula-mula dia tak sama dengan orang kafir dulu, tak apa. Nah, tapi yang kedua tu kena gitulah. Kalau terima yang pertama tu mukmin, yang kedua tu kena kafir. Kalau terima yang pertama tu kafir, yang kedua tu kena mukmin. Wa may yudlilillah, barang siapa yang Allah Taala sesatkan dia, falan tajida lahu sabila, maka tak mungkin lagi didapati untuk dia tu sebarang jalan untuk mencari kebenaran semula. Larangan berurusan dengan orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tadi kita ayat tadi kita baca tadi tu, jangan ambil orang beriman tadi itu, orang kafir sebagai awliya situ. Ini ayat ke 139 tu, orang kafir situ, kafir munafik tu situ. Nah, ni yang mula-mula ayat 139, yang kafir itu munafik. Ini ya, ayat ke 144 ni kafir sebenar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sempurna, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, jangan kamu ambil orang-orang kafir sebagai teman rapat selain daripada orang-orang beriman. Aturidun, adakah kamu ingin ayyaj'alu lillah, untuk Allah Ta'ala jadikan kepada kamu, alaikum, kepada kamu, sultanan mubina, dalil alasan yang kukuh untuk mengazabkan kamu. Oh tu ya. Semula. Aturiduna an yaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, adakah kamu ingin untuk Allah Ta'ala jadikan bagi kamu dalil yang kukuh untuk mengazab kamu dalam neraka. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu, fiddaril asfali minan nar, adalah pada derajat yang paling bawah sekali daripada api neraka. Jadi kita je nak kawan dengan dia. Walan tajida lahum nasira, dan tak mungkin lagi mereka dapati sebarang penolong untuk keluarkan dia tu daripada bawah neraka tu naik atas sikit, ataupun nak keluar dia daripada neraka kau tak boleh. Jadi orang munafik ni dia yang paling bawah sekali dari neraka, dia yang bakal orang kafir. Jadi kalau kita ambil orang kafir itu sebagai pemimpin, teman rapat dan sebagainya, Allah Ta'ala boleh jadikan kita tu sebagai dalil bukti kita ni jadi munafik juga atau tidak. Untuk dibubuh dalam neraka. Pas ayat berikut tu, orang munafik. Illa alladhina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat daripada syirik, daripada kufur, daripada bid'ah, wa aslahu, dan memperbetulkan balik, memperbaiki balik akidah-akidah dia yang salah tu, wa'tasamu billah,
dan berpegang teguh dia dengan perintah Allah. Dengan Allah itu dengan perintah-perintah Allah. Yaitu berpegang teguh dengan perintah Allah itu, yang perintah Allah adalah Quran, yaitu kalau tak belajar tak teguh juga. Dan belajar. Wa akhlasu, dan ikhlas. Wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlaskanlah pegangan dan cara hidup mereka lillah, kerana Allah. Faulaika, maka mereka-mereka yang bertaubat, yang memperbaiki balik akidah dia, berpegang teguh dengan perintah Allah, iaitu dengan belajar isikan tafsir ini. Lepas tu ikhlaskan dalam cara hidup dan pegangan dan cara hidup. Mereka-mereka itu ma'al mu'minin, adalah bersama-sama dengan orang beriman dalam syurga. Wasawfa yu'tillah, dan kelak Allah Ta'ala akan beri kepada mereka, pada orang-orang beriman itu, ajran azima, pahala yang besar. Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum, Allah Ta'ala tidak akan lakukan, tidak akan azab kepada kamu, in syakartum, sekiranya kamu dapat bersyukur kepada Allah. Iaitu bersyukur sini maksudnya ialah beriman, mengikut semua sekali Quran dan hadis, beriman, ikut semua Quran dan hadis itu baru dipanggil bersyukur. Dengan solat dan apa semualah dipanggil bersyukur, dan disudahi dengan alhamdulillah. Wa amantum, dan betul-betul beriman, kamu betul-betul beriman pada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah Ta'ala itu syakiran, menghargai jasa-jasa hamba orang-orang beriman, maha mengetahui macam mana nak beri petunjuk pada mereka. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Ini ialah perbuatan-perbuatan syirik. Ayat ini ialah perbuatan-perbuatan syirik yang dibuat manusia daripada perkataan dan sebagainya. Ini ayatnya ni. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Allah Ta'ala tidak suka dizahirkan kalimah syirik daripada ucapan manusia. Illa man zulim, melainkan orang-orang yang dizalimi, orang dipaksa supaya buat syirik ke Tuhan. Dia kena tangkap apa-apa, dipaksa suruh buat syirik ke apa-apa macam-macam orang ni. Maka kalau dia buat tu tak berdosa dia lah. Nah, Allah Ta'ala tak suka kalimah syirik ni dizahirkan daripada ucapan. Ni Allah, berat ni hari ni. Tawasul tu dia buat dalam masjid lah, maulud dia buat dalam masjid lah, lemuk suruh. Perbuatan syirik tu dia buat dalam masjid, bangun berdiri sambut Nabi tu. Allahu Akbar. Macam mana majlis agama pun tak larang, tak apa, nak cerita pun lemuk. Tak tahu juga kau mufti kita ni. Kau geng serupa. Ni lemuk kita. Tu duduk joget tu datang masjid tu. Allah Rabbi. Joget panggilan stadium lagi, apa lagi. Allah Ta'ala la yuhibbullah, Allah Ta'ala tak suka perkataan syirik itu dikeluarkan, dizahirkan dengan ucapan. Illa man zulim, melainkan orang yang dizalimi, dia tu dipaksa orang kena tangkap ke apa ditangkap oleh kafir, dipaksa suruh sembah berhala ke apa dia sembah tu bukan hati dia tu, tak apa tu. Tak apa tu.
sahabat Nabi itu kena saksa dulu. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan adalah Allah Ta'ala itu Maha mendengar perkataan-perkataan yang dipaksa syirik oleh manusia kepada orang beriman. Alima, Maha mengetahui hati-hati orang beriman. Intubdu, ini berkenaan orang mukmin. Intubdu khaira, jika kamu zahirkan kebaikan, au tukhfu, atau kamu sembunyikan kebaikan, au ta'fu, atau kamu tak sebut langsung pun kebaikan itu. Asu au ta'fu an su, ataupun kamu tak sebut pun kezaliman yang berlaku ke atas kamu. Fa inna Allaha kana 'afuwan qadira, dan adalah maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap adalah maha memaafi, lagi maha berkuasa. Jadi kebaikan tu kita zahirkan ataupun kita sembunyikan, tak apa. Ataupun kita buat dek saja terhadap orang yang paksa kita kepada kezaliman, itu syirik ke Allah Ta'ala ke apa. Nah, fa inna Allaha kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu maha memaafi lagi maha berkuasa. Ini ayat ancaman untuk ahli kitab lah. Pendek-pendek ni malah ni tafsir ni pendek-pendek ni. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang engkar dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallah, dan mereka ingin, mereka sini ialah Yahudi ataupun orang kafir, ingin yufarriqu, untuk membeza-bezakan bainallahi wa rasulihi, di antara Allah dengan rasul-rasulnya. Ada je ni. Mujahid kata kedua-dua ayat ni 148, 149 ni ialah berkenaan dengan seorang lelaki yang bertemu salah satu penduduk Madinah. Dia mendapat perlakuan yang kurang baik daripada tuan rumah. Saat bertamu ke penduduk yang lain, dia menceritakan perilaku kurang baik tuan rumah yang pertama tadi. Dia juga memuji-muji tuan rumah yang kedua. Jadi maafilah. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka ingin membeza-bezakan di antara Allah, yaitu di antara orang-orang yang beriman itu dengan Allah dan Rasulnya. Dia bermaksud nak membezakan di antara keimanan pada Allah dan keimanan pada Rasul dengan berkata wayaqulu, yaitu dia berkata, mereka berkata nu'minu, setengah kami percaya,
bi ba'din, setengah kami percaya, wa nakfuru bi ba'din, dan kami engkar setengah, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin untuk mengambil suatu jalan tengah pada perkara yang demikian. Yaitu orang Yahudi dia beriman pada para nabi kecuali kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Yahudi. Orang Kristian pula beriman dengan semua nabi-nabi itu kecuali Nabi Muhammad. Dia gitu. Beza antara nabi-nabi. Macam kita lelah ni, geng selipar ni dia puji Nabi Muhammad saja. Tuhan dia tak puji mana. Tidak membesarkan Tuhan, dia besar Nabi. Kristian supaya dia besar Nabi Isa. Allah Ta'ala tak puji pun. Syiah dia besar Ahlul Bait, tak puji dah Allah Ta'ala pun. Gitu. Ini semua dipanggil Asabiyah belakang. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih, dia dan bermaksud untuk membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaqulun, sambil berkata, yaitu mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami beriman dengan sebahagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami engkar dengan sebahagian, serta bermaksudnya wa yuriduna an yattakhidha baina dzalika sabila, bahwasanya kami nak ambil jalan tengah di antara kedua. Di antara iman dengan kafir itu kita nak duduk tengah, tu ya. Beriman dengan kafir itu nak duduk tengah. Maka Allah Ta'ala kata, ulaika, mereka yang bersifat seperti ini, humul kafiruna haqqa, mereka inilah kafir original, inilah kafir sebenar. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir begini azab yang menghinakan di neraka esok. Walladzina amanu billah, dan orang-orang yang beriman dengan Allah wa rasulihi, dan seluruh rasulnya, walam yufarriqu baina minhum, dan mereka tidak membeza-bezakan di antara para rasul. Cuma kita orang Islam ni beriman mengikut cara yang Nabi ajar ya. Cara yang Nabi dulu ajar tu kita tak ikut lah. Kita ikut cara Nabi kita ajar ya. Ulaika, orang-orang yang bersifat seperti ini, sawfa yu'tihim ujurahum, kelak kami akan beri kepada mereka itu pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi amat belah kasihan. Ini pula berkenaan ahli kitab. Dia tak suka pada Quran ni, jadi dia cari jalan macam-macam alasan dia lah. Alasan dia. Jadi oleh kerana Yahudi ini terima kitab Taurat ni sekaligus, maka dia minta diturunkan satu jenis Quran lain, dia turun sekaligus juga. Quran ni tahu nak Quran lain, nak turun sekaligus juga. Ni ayat dia. Yas'aluka ahlul kitab, telah meminta pada kamu ahli kitab, minta pada Nabi Muhammad ni, ahli kitab,
an yunazzila alaihim kitaban minas sama, bahwasanya untuk diturunkan kepada mereka satu kitab lain daripada langit sekaligus. Tak mau ni turun sikit-sikit ni macam Quran ni, tak mau. Nak turun sekaligus. Allah Ta'ala pun jawab. Allah Ta'ala jawab ni. Faqad sa'alu Musa akhbara min dzalika. Maka sungguh-sungguhlah mereka pernah minta kepada Nabi Musa lebih besar daripada demikian. Tak beriman juga mereka ni. Mereka dulu bukan minta Quran itu, bukan minta sekaligus. Dulu mereka tanya Musa dulu lebih besar daripada ni lagi. Mereka pun engkau lah. Iaitu faqalu, mereka kata, arina Allah, perlihatkan kami pada Allah jahratan, terang-terang. Masa Nabi Musa bawa 70 orang Yahudi naik bukit Tursina gitu, untuk perlihatkan macam mana Tuhan buat turun Quran, kitab Taurat. Jadi 70 wakil rakyat, wakil Yahudi. Dia 1000 orang, satu orang latih wakil lah. Dia 70,000 orang semua sekali. Jadi satu orang, 1000 orang cari lantik satu wakil rakyat dia lah, untuk naik bersama Nabi Musa ke bukit. Jadi oleh kerana 70,000, maka 70 orang naik ke bukit untuk tengok macam mana Allah Ta'ala buat turun kitab Taurat. Nah, bila Nabi Musa bawa dia sampai ke bukit Tursina, atas bukit tu, dia kata tak ada kamu, dia kata kamu cakap dengan Allah. Kami nak tengok Allah Ta'ala tu kan. Oh tu dia. Kamu cakap tahu cakap siapa tu, kami nak tengok Allah cakap kami. Akibatnya fa'akhadat humus sa'iqah, maka kami azabkan mereka dengan tempikan. Bizulmihim, dengan zulmihim sini dengan zalim mereka tu, mana dengan syirik mereka tu, kufur kata gitu tu, kata ke Nabi kan, mati seorang-seorang buat dia tu mati belaka 70 orang tu mati semua. Kemudian Nabi Musa kata selepas 3-4 hari hidup semula 70 orang. Surah Baqarah. Tsumma takhudul ijlah. Bukan setakat tu, itu satu. Yang kedua yang tak naik bukit masa mula-mula Nabi Musa naik ke bukit Tursina tu untuk ambil kitab Taurat tu, orang Yahudi di bawah tu ambil anak lembu buat puja. Tsumma takhudul ijlah min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kemudian mereka pernah berlaku, mereka mengambil anak lembu sebagai pujaan. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, selepas datang pada mereka itu dalil bukti dari tauhid oleh Nabi Musa. Dia dengar belaka dah Nabi Musa beritahu, tapi puja juga anak lembu. Fa'afawna an dzalika, maka kami maafi mereka dengan demikian. Kerana demikian, macam mana bertaubat, lepas tu suruh orang bunuh diri dia. Ada dalam surah Baqarah, tak baca lagi, dengar saja dulu. Nah, dalam surah Al-Baqarah dia suruh bunuh diri. Itu dengan suruh orang lain tikai dia. Tuhan bawa mari asap. Jadi dia tak nampak lah siapa dia bunuh. Iaitu anak bunuh bapak bunuh anak. Waktu itu 70 orang dia pujian lembu. Jadi maafi situ tu, bertaubat daripada syirik tu, kena bunuh diri. Bertaubat satu, lepas tu kena bunuh. Kita ni buat syirik banyak ni, atas masjid joget apa ni, panggil Nabi, panggil apa, tawasul situ, tawasul sini. Nak bertaubat tu kena bunuh diri, mati belaka. Tak tinggal. Wa ataina Musa, dan kami telah beri kepada Nabi Musa itu sultanan mubina,
kemenangannya jelas, nyata. Ini bukan mukjizat sini nih, bukan mukjizat, tapi kemenangannya jelas, nyata. Ini akibat degil dia. Berapa dah tadi? 2 dah. 2. Satu dia kata tengok Tuhan, tu kata. Yang kedua ambil lembu. Ya, ni kerana degil mereka tu. Bila 70 orang tu turun daripada bukit, yang bukit ayat tu, beritahulah, ikutlah Nabi Musa ni, gini, kami mati dah tu, 3 hari dah ni, hidup tu hidup balik. Dia kata bohong kamu ni, pakat Musa. Takkanlah mati hidup semula. Aduh. Lalu warafa'na fawqahum tur, maka dan kami angkatkan atas kepala mereka tu bukit Tur. Tuhan angkat bukit Tur tu letak atas kepala dia. Nak beriman kan tak? Bimithaqihim, dengan mengambil perjanjian dengan mereka. Nak beriman ke tidak? Dia kata nak beriman, maka dia letak balik bukit Tur. Letak bukit Tur atas kepala tu baru kan. Nak beriman tak? Nak beriman dah. Begitu. Yahudi. 3. Lepas tu mereka tu kena buang daerah selama 40 tahun pada pasir, sesat daripada pasir tu Sina tu. Lepas tu makan ni lah, makan mana salwa tu. Mana salwa lah selama 40 tahun, pusing gitu 40 tahun atau pada pasir. Lepas tu bila dia sudah habis tempoh tu, semua yang engkar pada Nabi Musa dulu matilah ke anak cucu dia ni. Anak cucu pun perangai sama juga. Anak cucu dia pula. Ni anak cucu dia. Wa qulna, malah kamu kata pada mereka. Kamu kata pada mereka, iaitu kamu perintah. Allah wa qulna, dan kami perintah pada mereka. Kami sini Allah Ta'ala perintah, iaitu Nabi Musa suruhlah, udkhulul baba sujada, masuklah kamu mengikut pintu kota masjid, pintu kota Baitul Maqdis ni dengan keadaan sujud. Dia ni masuk ke punggung, masuk ke belakang. Lepas tu ada suruh baca apa? Suruh baca tak ingat dah. Ada suruh baca lah, suruh baca benda lah, istighfar lah kalau kita. Dia pergi baca benda lain pula. Jadi nak masuk dia Tuhan suruh masuk sujud, tunduk ke baca solat ke apa orang lah. Nah, tapi suruh masuk dengan sujud lah, berendah diri. Lepas tu nak masuk tu istighfar lah, lebih kurang gitulah. Tapi ayat dia adalah surah Baqarah. Dianya masuk ke punggung. Lepas tu yang istighfar tu dia baca benda lain. Yahudi ni popular. Wa qulna lahum, dan kami titah kepada mereka, la ta'du fi sabti, jangan kamu melampaui batas buat kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu tak boleh buat kerja. Dianya muka ikan hari Sabtu. Kita tengok ikan timbul atas air, nak tangkap ikan hari Sabtu tak boleh. Jadi dia gali kolam ke apa kok, tak sambung dengan sungai ni. Jadi hari Sabtu tu ikan bertimbul tu masuk habis pada kepala tu, dia pun bola sepak ke apa ke, gate ke apa, jatuh. Jadi ikan tu terbakar dah tu. Dianya buka esok hari Ahad dia bukanya. Tapi dia buat kerja dah hari Sabtunya. Cek sikit lah, cek gitu. Ya terkep gitu. Mungkin gitulah atau macam-macam lah. Itu kata saya tadi tu, bukan hadis apa tu. Maknanya dia ada buat perangkap lah. Nah, ataupun masa ikan dari sungai tu hari Sabtu tu dia pecah switch tu, buka naik track gitu kan. Jadi dia tak ambil ikan tu, ikan dah buka dah. Atau bukan di kolam, ikutlah mana-mana. Wallahu a'lam dah sebenar. Tapi dia tangkapnya hari Ahad tu lah. Akibatnya Allah Ta'ala supoh dia jadi tua. 3 hari mati. Tua. Inilah hari yang muka.
Empat, yang kelima, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil daripada mereka itu perjanjian yang kukuh sungguh. Perjanjian yang kuat, langgar juga. Nak suruh Tuhan waktu Quran secara sekaligus. Quran kalau tak mahu Quran ni Quran lain. Minta, kata Tuhan, mereka telah minta dulu pada Nabi Musa terlebih besar daripada ni, tak beriman juga pun dia. Jadi kalau dia minta benda-benda begini tak payah layan lah, dia tak beriman juga. Itu mana? Nak? Ayatnya 10 dah. Fabima naqdihim, maka dengan sebab mereka membatalkan mitsaqahum, perjanjian mereka itu, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Bukan setakat tadi itu. Tadi ada lagi ni, dia batal perjanjian, lepas tu dia kufur lagi dengan ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, malah dia bunuh pula para nabi bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. Wa qaulihim, dan mereka kata ulu guna gulfun, maka mereka kata kepada nabi, semua nabi itu, hati-hati kami itu tertutup dah, masa kami ilmu banyak dah. Kita nabi itu, nabi ini, nabi itu, nabi ini, nabi itu, nabi ini. Jadi kita tertutup dengan hal kita baru ni, tertutup. Penuh dah. Ada kata kita tu, tak payah belajar sekarang ni, tak payah belajar ini. Kalau kita tahu belakang dah. Penuh dah. Hati kami sudah tertutup. Allah Ta'ala jawab, bal, bahkan sebenarnya taba'allahu alaihim alaiha bikufrihim. Allah Ta'ala, bahkan sebenarnya Allah Ta'ala kunci mati ke atas hati-hati mereka tu dengan bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidaklah mereka tu beriman mereka sedikit saja. Wa bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka itu. Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka itu, ala Maryam buhtanan azima, mereka mengata-ngata, ucapan-ucapan mereka terhadap Siti Maryam itu satu perkataan, satu bohong, buhtanan, satu kebohongan, azima, yang besar sungguh, iaitu dia tuduh Siti Maryam ni berzina. Maknanya dia tuduh Nabi Isa itu anak zina. Begitu. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna qatalna al-masih Isa bin Maryam, bahwasanya kami telah bunuh al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah tu, ya, kami yang bunuh. Yahudi kata, wa ma qataluhu, tidaklah dia bunuh Nabi Isa tu, wa ma salabuhu, tidaklah dia salib Nabi Isa tu, walakin subbiha lahum, mereka telah diserupakan orang lain, iaitu ketua mereka seperti Nabi Isa. Iaitu ketua dia tu Allah Ta'ala tukar rupa dengan body itu semua tu pada Nabi Isa. Masa yang sama Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang masih lagi berselisih terhadap pembunuhan Nabi Isa. Siapa dia ni? Orang Kristian tu. Padahal Yahudi tu dia buat rancangan jahat nak bunuh Nabi Isa ni. Tak. Iaitu Nabi bagi orang Kristian. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang Kristian yang masih lagi berselisih terhadap pembunuhan Nabi Isa tu, fi syakkin minhu, betul-betul ragu-ragu tentang pembunuhan Nabi Isa. Masa bodi tak ada ni.
Bukti Nabi Isa tak ada kan. Kubur tak ada ni. Kubur Nabi Isa tak ada. Sampailah ni pun masalah salib ni, masalah besar ni buat dia ni. Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka terhadap pembunuhan Nabi Isa itu sebarang ilmu pun. Illa tiba'al dhanni, melainkan mereka hanya ikuti sangkaan-sangkaan saja. Ya herannya Yahudi ni akhirnya nak orang Kristian. Orang Kristian tu percaya Nabi Isa kena salib. Percaya ke Yahudi tu pula. Oh, tu boleh. Tak. Dia sepatutnya tak percaya lah kepada Yahudi ni. Masa Yahudi itu musuh bagi Kristian. Wa im min ahli kitab, dan jika ada daripada ahli kitab, mana? Mana sebentar dan tinggal sini. Wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka yakin mereka telah bunuh Nabi Isa. Tak yakin. Ni masalah. Dia sendiri pun tak yakin Nabi Isa ni kena bunuh. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah Ta'ala sebenarnya mengangkat Nabi Isa kepadanya ke langit. Angkat ke langit. Bahkan cerita Nabi Isa angkat ke langit ni adalah hadis. Adalah hadis. Tahulah ada orang komplain ke saya. Dia kata tak ada dalil Nabi Isa ni angkat ke langit. Mati lama. Orang Islam pula tu dia. Kita pun baca ayat hadis Nabi. Dia kata tak harap lagi sahih ke tidak. Pula. Lepas tu kita cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi tak ada berita. Tak ada tu tak belajar hadis payah sungguh. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa. Boleh ambil tindakan bila-bila pada Yahudi itu. Al-Hakimah, maha bijaksana, beri peluang pada Yahudi itu. Maka ramai juga di antara mereka itu beriman. Wa in min ahli kitab, jika ada daripada ahli kitab itu, illa, melainkan la yu'minan nabihi qabla mautihi, melainkan mereka beriman betul-betul dengan Nabi Isa sebelum Nabi Isa itu mati. Iaitu bila Nabi Isa itu besok, orang-orang ahli kitab ni akan beriman dengan Nabi Isa itu sebelum Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu bila dia turun ke bumi balik. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat itu, yakuna alaihim syahida, Nabi Isa itu akan jadi terhadap mereka itu saksi. Wa bizulmin minalladzina hadu, maka dengan kezaliman mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi, haramna alaihim tayyibat, kami haramkan ke atas mereka kebaikan, yaitu kuasa dia nak mengetah sendiri itu payah dia dapat. Lelah ni dia mengetah tu dengan pertolongan mereka, dengan Eropah apa tu. Dia nak mengetah sendiri itu payah dia. Dia payah dia dalam negara dia tu harga. Jadi dia terpaksa minta tolong, walaupun nampak macam dia mengetah, tapi dia mengetah secara mutlak tu payah dia. Dia minta tolong Amerika, turun Europe ni. Yang kedua, mereka tidak bebas untuk melakukan usaha mereka, melainkan terikat dengan orang lain. Dia tak boleh, dia nak buat apa-apa tu dia kena terikat dengan orang lain juga. Yahudi sampai sekarang ni gini. Jadi
Allah Ta'ala kami haramkan kepada mereka kebaikan, apa-apa kebaikan. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Perkara-perkara yang baik, uhillat lahum, perkara-perkara yang baik yang dihalal pada mereka tu sekarang sudah diharam pada mereka. Banyak banyak kalau antara lainnya makan, dia tak boleh makan daging lemut, tak boleh makan lemak tak boleh, lemak lembu apa tu. Sebab tu kalau tengok dia makan steak, dia buat lemak, tak tengok dia kerak buat lemak, dia tak boleh makan, haram. Dia tak makan kambing, kuku kambing begitu. Makan biri-biri je dia. Wa bisaddihim, dengan sebab mereka tu menghalang orang lain ansabilillah, daripada jalan Allah, dengan cara menyembunyikan isi kitab. Kathira, banyak sekali. Macam lelah ni isi kandung Quran ni sudah disembunyi kepada orang Islam ni banyak sekali. Sebab kita dah ikut ajaran bid'ah kan. Akibatnya jalan ajaran Tuhan ni jadi banyak sekali tersembunyi. Lebih-lebih hak tauhid, hak hukum, hakam tu banyak tahu, tetapi hak tauhid tu banyak tak tahu, tersembunyi. Dan sifat-sifat pendeta Yahudi itu sama dengan sifat-sifat ahli bid'ah ni. Wa akhdhihimul riba, dan mereka biasa mengambil riba. Wa qad nuhu anhu, sedangkan Allah Ta'ala melarang mereka daripada mengambilnya. Wa aklihim amwalal nas, dan mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara batil. Macam mana ni cara batil? Dia apa saja ibadat kena upah belaka pendeta dia. Ibadat kita ada, kita apa dia? Solat hajat, tunggu kubur, baca talqin, solat jenazah ambil duit. Lepas tu mandi kereta ambil duit, macam-macam lah. Ibadat-ibadat yang dia reka semua ambil duit belaka. Ibadat apa? Mandi kereta kan? Mandi kereta tu buang sia majar tu, bala yang sudah kena boleh buang, bala yang akan datang tak boleh ambil. Mampu dia boleh sekat bala tu. Tapi kena bayar lah 500 ke berapa, dengan cara batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang yang kafir sini, Yahudi ya, daripada mereka tu azab yang pedih. Lakinir rasihuna, melainkan orang-orang yang betul-betul mendalami fil ilmi, dalam ilmu kitab, minhum, daripada mereka. Ilmu kitab Taurat, yang betul-betul mendalami kitab Taurat tu. Wal mu'minun, dan mereka beriman dengan kitab Taurat, betul-betul beriman dengan kitab Taurat. Yu'minuna bima unzila ilaika, mereka pula beriman dengan Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum daripada kamu Muhammad, iaitu kitab Injil pun percaya lah. Wal muqiminas shalah, dan mereka mendirikan salat.
wal mutuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wal mu'minuna billah, dan mereka beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada akhirat. Ulaika, Yahudi begini, ataupun dan orang-orang beriman begini, sanu'tihim ajran 'azima, kami akan beri kepada mereka balasan yang besar sungguh. Guru pada Ustaz Adi ni, Ustaz Adi, Maulana Adi, seorang daripada guru dia tu, guru tafsir Quran, orang Yahudi, Ori, orang Yahudi Ori, mengajar di madrasah Binori, nama Maulana Hussein, saya ingat nama dia. Dia orang Sweden, mari ke Pakistan, masuk Islam situ, patut belajar tafsir Quran di, masuk madrasah Binori, lepas tu khatam, patut ngajar situ. Tua dah, katanya mati sudah terawat. Jadi seorang daripada guru dia. Jadi kalau seorang daripada guru dia, tak seorang daripada guru kita lah. Dan dia beriman tu dengan berbanding dengan ustaz-ustaz lain di madrasah Binori itu, dia paling warang sekali. Oh, Yahudi ini kalau dia masuk Islam, warang gelap dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua setengah. Setengah. Jadi minggu depan ni habis surah ni terus sambung surah Al-An'am. Al-An'am ni bukan dengan syirik juga.